Shindara Tanda. Hello guys, welcome back to my channel. Anda bersama saya Hosana Zack Henderson dalam rancangan kecil-kecil kita aja tiba. So memang bagi aku memang agak lama juga, seminggu ke nak dekat 2 minggu aku tak upload video atau aku tak buat any video YouTube aku sebab aku agak busy sikit nak buat macam-macam hal. Jadi I'm so sorry guys. So yang mana keep support aku, keep asking dekat my personal DM yang cakap bila Zain nak buat YouTube, lama Zain nak buat lagi video-video yang any video. So here I come for you guys. So saya datang untuk menimbulkan anda lagi. Jadi stay tune, jangan skip iklan dan teruskan menonton. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang 10 makna ataupun maksud tattoo yang ada di Jepun yang dimiliki oleh Yakuza. Hari tenang. Baik, jadi sebelum kita pergi ke makna-makna tattoo yang dimiliki oleh Yakuza, jadi kita sebelum tu yang mana tak tahu apa itu Yakuza ataupun Yakuza tu apa, organisasi dia apa, dan apa itu kumpulan-kumpulan yang mungkin korang familiar lah dengan Yakuza, tapi aku rasa korang semua tahu Yakuza tu siapa, betul tak? Cuma yang adik-adik yang mana tak tahu apa itu Yakuza. So Yakuza ni adalah salah satu organisasi rahsia, organisasi rahsia itu Illuminati. Baik, jadi secara sinopsisnya Yakuza ni adalah salah satu organisasi tau. Dia organisasi yang di mana mereka kumpulan jenayah yang agak kriminal dan juga memang famous dekat rakyat-rakyat Jepun ataupun di Jepun kat sana. Jadi dorang punya geng-geng ni memang sangat berluar rasa dekat sana. Berluar rasa, berluas rasa, ramai lah, banyak lah geng dorang kat sana. Jadi apakah yang Yakuza ni buat? Dan apakah diorang punya, bukan simptom tapi apakah diorang punya, apa yang diorang buat, dan bisnes apa yang diorang buat, diorang ni siapa, apa yang diorang perlukan. So Yakuza ni dia bukan hanyalah tapi dia more to business. Dia adalah organisasi yang berbisnes. Jadi dia bukanlah macam mana kita tengok dekat dalam movie sangat. Yang macam dia datang-datang kacau orang, datang-datang serak bunuh orang, bunuh sini itu. Tidak, bukan. Tapi dia adalah salah seorang ataupun salah satu kumpulan yang berbisnes seperti mafia-mafia yang berada di Itali dan juga Russian belah sana. Dia punya konsep sama je macam mafia punya konsep, cuma dia punya SOP dia agak berbeza. Kau ingat apa Malaysia jadi SOP? Jaga jarak. Nah, 50,000. Jadi Yakuza ni juga adalah, dia nama pun bisnes. So dia bisnes yang dia buat adalah bisnes illegal ataupun yang legal, sah ataupun yang tidak sah. Itu bergantung kepada kumpulan ataupun anggota Yakuza tu sendirilah. Yakuza ni bukan satu je. Yakuza ni dia ada macam family tau. Dia macam ada satu keluarga dan ada juga satu bos. Dia ibaratkan macam negara-negara kita. Yakuza juga dikenali sebagai Gokodo atau paling famous yang orang panggil iaitu The Yakuza. You know the Yakuza? Yeah, Yakuza. Dan setiap kali aku buat research lah kan, aku pun even Wikipedia pun aku tengok dia punya asal usul si Yakuza ni aku tak dapat pastikan sebab dekat mana-mana pun diorang cakap benda yang sama, benda yang tak dapat dipastikan mana asal usul dia. Tapi Yakuza moden berasal daripada zaman Edo lagi, iaitu pada tahun 1603 tak silap aku. Dan Yakuza ni sebenarnya tidaklah semua yang jahat. Satu ketika dahulu mungkin Yakuza ni dipandang hina ataupun dipandang kejahatan, ataupun orang nampak Yakuza ni jahat pasal apa, daripada movie-movie yang dikeluarkan. Tapi ada yang aku nampak ataupun ada yang aku research lagi, ada juga sesetengah Yakuza yang baik, yang dipandang baik daripada masyarakat, kerana Yakuza ni sebenarnya dia memegang ataupun menjaga tradisi. Dia menjaga tradisi kuno Jepun yang daripada dulu sampailah sekarang. Jadi itulah yang Yakuza baik yang dia buat. Dia menjaga rakyat-rakyat mereka. Senang cerita, diorang menjiwai rakyat dan diorang tidak terlalu pentingkan diri dengan bisnes-bisnes diorang. Dia macam ada terbagi kepada dua, Yakuza baik dengan Yakuza jahat. Baik, hari ni kita bukan nak cerita pasal Yakuza asal usul dia, tidak. Kita hanya
ingin menceritakan ataupun berkongsi kepada anda 10 maksud tattoo yang dimiliki oleh Yakuza. Nombor 10, ikan koi. Baik, ikan koi ini adalah salah satu ikan yang dimana ikan yang mampu melawan arus air sungai tau. Selalu ikan kan akan mengikut arus sungai, tapi dia mampu melawan arus air sungai. Dan juga ikan koi yang berada di Jepun juga, aku tak tahu sama ada ni betul atau sekadar teori atau sekadar mitos. Diorang mengatakan ikan koi itu juga mampu melawan arus air terjun. Kau bayangkan? Boleh imagine baik. Kita nak panjat dekat air sungai punya air terjun pun dah menggelupu, macam mana takut jatuh lagi, dia lalu ikut air je. Macam cerita apa? Macam cerita Aquaman. Dan ikan koi itu juga melambangkan kebaikan ataupun keuntungan. Senang cerita keuntungan lah, keuntungan ataupun orang cakap luck lah, luck. Ada juga mengatakan siapa yang memakai tattoo ikan koi ini melambangkan kepribadian seseorang itu, yang mengatakan dia sudah mengalami keperitan hidup yang amat sangat. Kalau korang boleh comparekan makna dia dengan sifat ikan koi itu, maksudnya dia melawan arus. Bila dia melawan arus, so maksudnya dia mengharungi masalah ataupun apa rintangan yang ada dekat depan dia. So sama juga dengan kepribadian seseorang itu. Dia macam-macam ujian yang dia ada ataupun macam-macam ujian yang ditimpa, masalah mungkin kita tak tahu apa kepribadian masalah dia, tapi dia berjaya mengharungi segala-gala ujian tu untuk meneruskan kehidupan. Jadi itulah ikan koi, itulah lambang ataupun simbolik bagi kepribadian seseorang itu yang memiliki tattoo ikan koi. Bila cakap pasal ikan koi, aku teringat anak buah aku, Cik Koi, Cik Koi, Cik Koi. YT jati. 9. Ini yang tattoo ataupun tattoo yang selalu korang nampak dekat dalam movie, wajib ada. Kalau tak ada, bukan movie. Cuba teka apa. It's a dragon ataupun naga. Dan orang Jepun bukanlah menganggap makhluk ini sebagai satu makhluk yang patut ditakuti ataupun digeruni, kerana makna tersirat daripada ataupun naga ni, dia melambangkan keberanian, kebijaksanaan dan kekuatan. Dan maksud tattoo yang dia pakai itu bukanlah semua sama, dan bukanlah warna yang diorang pakai itu semua maksudnya sama, tidak. Dia ada tiga warna yang melambangkan perbezaan maksud dia. Yang pertama, hitam. Naga hitam yang melambangkan pengetahuan. So mungkin orang tu macam dia ada pengetahuan yang lebih ataupun dia memegang rahsia yang banyak. Jadi jika orang nampak tattoo tu, orang nampak, oh dia ni orang penting kot. Pasal apa? Dia tahu macam-macam. Dia tahu tentang plan-plan organisasi yang mereka ingin lakukan ataupun bisnes-bisnes besar yang mungkin orang akan rampas dan sebagainya. Mungkin orang ni agak penting jugalah. 2. Naga hijau. Hijau melambangkan alam. Yes, alam. Jadi it's a nature, you know, it's a nature. Yang ni aku tak berapa faham. So anggap je lah alam tu yang dia bersatu dengan alam. Bak kata kawan aku juga kan, dia kena aku itu ya purta ni dia. Bersatu dengan alam, bersatu dengan alam. Dia tak ada, aku tak ada video dia, tapi ni muka dia. Dan yang ketiga, naga emas. Naga emas ni pula melambangkan kepentingan ataupun berharga lah, berharga dan juga bernilai. Mungkin seorang yang memakai tattoo naga emas ni adalah orang penting juga, dan mungkin dia agak bernilai. Bukan agak bernilai, dia sangat bernilai. Maksudnya orang penting lah, senang cerita orang penting lah. Mungkin dia sumber kekayaan ataupun sumber duit untuk satu organisasi dia, ataupun dia memegang saham yang tinggi ataupun sebagainya lah. Kita tak tahu kita siapa. Kita hanyalah manusia biasa, rakyat biasa yang mampu bersuara daripada bawah. Dan masuk-masuk ini akan terletak pada individu yang memiliki tattoo tersebut. 8. Phoenix.
Yang bagi mana siapa yang pernah dengar Phoenix ni, mungkin Phoenix ni banyak dekat dalam movie ataupun cerita-cerita yang fantasi ataupun science fiction, fantasy, sebab makhluk mitos ni juga agak famous juga sebenarnya. Mungkin aku pun akan nak buat konten tentang makhluk Phoenix. Jadi jika anda ingin mendengarkan ataupun ingin saya berkongsikan tentang makhluk mitos ini, sila komen di bawah. Makhluk Phoenix ni pula melambangkan kemenangan ataupun kelahiran semula bagi seseorang yang memakainya. Kenapa maksudnya begitu? Mengikut cerita atau teori-teori yang aku baca dan juga yang aku tahu, Phoenix ni kan dia berasal daripada api, tapi dia dilahirkan kembali dari abu dia sendiri. Kau bayangkan pasal apa? Dia berbuat daripada api dan dilahirkan semula daripada abunya sendiri. Itu sangatlah hebat. Senang cerita, itu ni sesuai untuk orang yang kalah dalam peperangan tapi ingin menebus kekalahannya kembali dengan satu kemenangan yang megah. Jadi itu yang melambangkan, ataupun kalau kita comparekan dengan maksud kelahiran kembali, so mungkin dia nak revenge lah. Dia macam apa aku mesti return bro, aku mesti return. Tu dia. 7. Ular. Dan ular pula yang bermaksud ataupun bermakna kesihatan yang baik ataupun kekuatan pada seseorang itu, dan juga melambangkan kesakitan dan juga satu penyakit, dan melambangkan penyakit yang akan datang. Baik, jadi bagi aku tattoo ular ni, dia bagi aku lah, dia macam kalau aku nak compare kan dengan kehidupan kan, apa yang dia cakap tu pasal cakap yang bermaksud kesihatan yang baik dan juga kekuatan dan juga penyakit yang akan datang. Jadi aku tak tahulah punca-punca dia. Tapi bila aku cuba masukkan dengan erti kehidupan, dia macam seolah-olah kalau seseorang yang memiliki tattoo ular ni, contoh aku memiliki tattoo ular, jadi aku akan melayan seseorang tu mengikut apa yang dia bagi aku. Faham tak? Contoh dia bagi A, aku bagi A+. Dia bagi B, aku bagi B+. Kalau dia bagi Z, aku bagi Z+. Ataupun aku bagi Z. Macam biasalah. Kalau layan aku baik, aku layan kau baik. Kalau layan aku jahat, aku layan kau jahat. Dia ikut. Dia agak psycho juga orang-orang macam ni. Mungkin itu maksud yang tersirat di dalam tattoo-tattoo yang agak menggurunkan ini. 6. Samurai. Hora hora hora. Samurai pula adalah melambangkan kesetiaan, keberanian dan harapan. Sebab asal usul Yakuza ni, dia pelindung bagi tradisi kuno. Macam mana aku cakap tadi tau. Walaupun terdapat kisah yang Yakuza ni adalah musuh kepada samurai, tapi itulah mungkin disebabkan perubahan revolution dan juga nama pun sejarah biarlah menjadi sejarah, dan yang ada masa di depan ataupun senang cerita, we need to focus on future. Past is past. That's it. 5. Oni-chan. Kalau yang pada sini kau tengok gambar pun kau dah tahu dah. Kau sendiri tahu Oni ni siapa, iaitu Oni ni adalah salah satu Pontianak ataupun boleh kata Pontianak Pontianak Jepun lah. Yang asal usul dia itu aku tak nak borak. Dari sini aku akan borak di next episode. Kalau korang ingin tahu tentang makhluk ni, macam biasa, komen di bawah. InsyaAllah aku akan buat untuk kalian semua. Jadi macam aku cakap, kita tengok muka pun kita dah tahulah, memang agak ngeri, ada asal usul jahat dan sebagainya. Maksud tattoo Oni ni melambangkan kejahatan dan juga kekejaman. Tattoo ini dipakai umum kepada Yakuza ke Yakuza yang jahat, yang macam mana seperti kita tengok di dalam movie itulah. Itu yang melambangkan untuk mereka. Ini pun aku tak nak borak ataupun tak nak bahas panjang, sebab korang sendiri tahu benda dah jahat. Nama pun Oni-Chan, benda apa lagi baik tentang Oni-Chan melainkan Nezuko-chan. 4. Bunga Sakura.
Kalau korang tahu, Sakura ni kan ada musim Sakura kan. Kalau kat Jepun, aku tak berapa faham pasal aku tak minat sangat tentang terperincinya pasal perayaan Sakura ni. Jadi senang cerita apa yang aku tahu, yang Sakura ni kan dia macam musim musim Sakura lah kan. Dia jatuh-jatuh, jadi dia melambangkan tidak keabadian sesuatu itu yang berada di dunia. Maksudnya semua benda ataupun semua makhluk yang hidup ataupun tumbuhan yang hidup akan mati, termasuklah Sakura. Sakura melambangkan saja prinsip melambangkan ketidakabadian sesuatu makhluk yang hidup. Term lain dekat maksud Sakura ni, teruskanlah kehidupan, dan kehidupan itu singkat. Tidak ada seorang pun yang akan abadi di dunia ini. Tapi percayalah, dunia itu is so beautiful. Is so beautiful. So teruskan hidup anda dengan pelbagai cara. 2000 years later. 3. Taiga. Harimau. Harimau pula melambangkan keyakinan dan juga kekuatan pada seseorang ataupun individu tersebut yang memiliki tattoo tersebut. Dan senang cerita, harimau, kalau kat Malaysia kita pandang harimau tu satu, adalah masuk-masuk aku tak faham sangat, tapi adalah yang kita pandang dia sebagai satu simbolik Malaysia lah, tu yang aku tahu kan. Tapi kita pandang dia sebagai satu harimau belang lah, yang garang dan sebagainya. Tapi di Jepun berbeza sedikit dengan Malaysia, yang dimana Jepun memandang harimau ni pembawa angin, adalah mitos-mitos yang sebagainya. Jadi aku tak berapa nak boleh comparekan harimau ni dengan apa yang dimaksudkan ni. Cuma apa yang boleh nak huraikan tentang harimau ni, nama pun digarang, so melambangkan keyakinan dan kekuatan. Of course lah, harimau Malaysia. 2. Tengkorak. Tengkorak. Maksud tengkorak ni dia ada terbagi kepada dua maksud, yang mengikut prinsip seseorang yang memakai tattoo yang tersebut. Contoh pada satu side ni, dia mungkin tattoo tu untuk memperingatkan orang yang melihat tattoo tu, ataupun dia memperingatkan diri dia sendiri bahawanya dunia tidak ke mana. Kita, siapa pun kita, kaya mana pun kita, mati juga yang kita akan rasa satu hari nanti. Jadi moral of the story, janganlah nak bersikap sombong dan bongkak, kerana nyawa ada satu dan juga kehidupan hanya sekali. Jadi gunakanlah dengan secermat yang mungkin dan keselamatan yang penting. Aku tak tahu apa aku bebel, jadi kita teruskan dengan nombor 1. Baik, nombor 1 ni pula ya, bukan setakat ada di Jepun, malah ada di Malaysia. Dan tattoo satu ini sangatlah digeruni oleh orang-orang Jepun dan juga orang-orang Malaysia. Sebab tattoo ni sangatlah yang sangat-sangat, aku tak tahu nak cakap apa, sangat mengerikan, sangat mendahsyatkan kejahatan, kebaikan dan sebagainya. Sebab tattoo ni amat digeruni oleh masyarakat sana dan juga di Malaysia, iaitu tattoo yang sedang saya pakai di dada saya. Baik, jadi tattoo yang saya maksudkan yang digerunikan itu adalah Jeng dah. Sudah. Oh my god. Wow. Ini adalah tattoo ataupun salah satu tattoo yang sangat digeruni oleh masyarakat Jepun dan juga masyarakat Malaysia. Kau jangan main-main, tattoo ni adalah salah satu sosok mitos yang di mana sangat digeruni dan juga sangat hebat. Dia bermaksud kelakar, ketawaan, kecilisan dan juga ketulusan serta kesedihan dan pelbagai-bagai. Itu salah satu, dan itu adalah tattoo yang pertama dimiliki oleh rakyat Jepun yang mengikutkan histori. Tak adalah, aku gurau je. Baru yang tattoo ni kau jangan ingat betul lah. Tidak. Ini hanyalah stiker. Kononnya aku nak buat konten dan aku nak mengatakan, nak borak tentang tattoo naga yang aku miliki ini hanyalah sekadar stiker, ya.
mesti nak jabut-jabut dah. Ini pun dah tak tahan lama, so aku dah tak jadi nak buatkan dia sebagai satu konten. Baik, kita pun dah sampai ke hujung video. Jadi pada zaman dulu lah kan, pada zaman-zaman yang first kali kan, Jepun punya tattoo ni bukanlah untuk tattoo ni bukanlah satu kesenian ataupun untuk sebarang orang boleh pakai ke tidak tau. Dan tattoo ni sebenarnya dimiliki oleh pemerintah Jepun pada zaman dulu, yang kegunaannya untuk menanda dekat itu. Senang cerita, tattoo ni untuk orang-orang yang buat kriminal lah, penjenayah yang akan bebas di penjara. Senang cerita, yang siapa yang buat jahat, pemerintah sana akan menandakan tattoo di lengan mereka. Jadi itu sangatlah berkesan, dan itu menyebabkan masyarakat meminggirkan orang-orang yang begitu demi keselamatan mereka. Yelah, orang jahat kan, so orang dah tahu yang dia tu banduan ataupun bekas banduan yang pernah buat jahat, so orang akan pinggirkan dia dan susah mendapat pekerjaan dan kasih sayang masyarakat. Dan kini zaman 2021 yang makin lama makin meningkat, jadi zaman kini tattoo itu adalah satu hal yang biasa dan juga satu kesenian bagi mereka. Itulah serba sikit tentang maksud tattoo. Minta maaf kalau yang mana yang ada tertinggal ataupun tersalah maklumat, anda boleh komen di bawah, betulkan di bawah, kerana saya hanyalah mendapat maklumat-maklumat ini daripada segi apa yang saya tahu dan juga maklumat-maklumat yang ada di internet. Dah gagak aku. Percaya atau tidak, sepulanglah kepada anda, anggaplah ini sebagai satu hiburan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak tattoo Wallahualam. Jadi fikir-fikirkanlah sebelum anda membuat satu perbuatan yang salah atau perbuatan baik, walaupun salah. Assalamualaikum dan selamat malam.